Alright, jadi kita mulakanlah tanpa melengahkan masa lagi. Kita tengok. Okay, ini adalah contoh yang terbaru. Okay, baru ni ada Olimpik. Kita ada sukan Olimpik di Tokyo. Lepas tu baru habis Paralimpik di Tokyo. Dan menariknya tentang Olimpik kali ni adalah medal dia, pingat yang diberikan kepada para atlet. Di mana pok-pok kerajaan Tokyo, naknya Tokyo, pok-pok Tokyo orang Jepun ni dia kanah. Sebab dia boleh menggunakan sisa-sisa elektronik untuk buat pingat. Contohnya pingat mah, dia menggunakan silver, menggunakan perak campur dengan emas. Dia ada komposisi lah kalau perhatikan di sini. Okey, 98.8% tambah 1.2% jadilah pingat mah. Gold medal. Lepas tu 100% perak jadi pingat perak, dan cuprum tambah zinc. 95% cuprum tambah 5% zinc jadilah pingat gangsa. Semua ni mari dari sisa-sisa elektronik, laptop, handset, iPad, semualah, ataupun TV hok punah, dia tengok mana-mana sisa-sisa elektronik dalam TV tu, dia ambil dan dia jadikan medal. Hebat tu hebat. Jadi sebab tu kalau awak perhati baru ni gambar-gambar atlet, kebanyakan atlet tak kekoh pingat dia. Salah satu sebab adalah kerana COVID lah, satu COVID. Yang kedua sebab dia diperbuat 100% daripada recycle metal. Ni dia kata dah, this year's medal are the first to be made entirely from recycled metals. Semuanya daripada sisa-sisa alam sekitar semula. Okay. Ni dia kata metal yang digunakan 5,000 pingat. Okay. Diperbuat daripada use electronic device, alat elektronik yang digunakan, yang diderma daripada orang-orang Jepun. Okey, hasil-hasil derma tu ada 32 kilogram. Okey, 32 kilogram emas, 3,500 kilogram perak dan 2,200 kilogram gangsa. Daripada ni 78,985 tan barang-barang yang didermakan. Hebat Jepun. Dia boleh guna sisa-sisa elektronik je. Kita insyaAllah 10 tahun lagi ada ni dalam kalangan pelajar ni. Okey. Seterusnya ni kita panggil for your information, FYI. Jadi kenapa pentingnya awak belajar ni? Sebab ni lah, kita tak tahu, mungkin Dahlia kau dalam 10 tahun lagi jadi engineer, jadi chemical engineering, buat chemical engineering, jadi chemical engineer, lepas tu hijau, lepas kita pun tiba-tiba jadi tuan rumah Sukan Asia ko, tiba kita boleh buat sistem yang sama dengan Jepun. So ini adalah sangat menarik lah bagi saya. Okey, seterusnya. Okey, so kita ke slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah tajuk kita pada hari ini, iaitu bahan buatan dalam industri. Okey. Dan dalam bahan buatan dalam industri kita ada 4 perkara. Okay, kita ada alloy, kita ada kaca, kita ada seramik dan kita ada bahan komposit. Okay, tetapi pada hari ini kita fokus dulu kepada alloy lah. Okay, kaca, seramik dengan bahan komposit kita fokus lepas ni. Okay, kita fokus alloy sahaja. Okay, dan dalam tajuk ni juga, dalam bab 8 ni juga, okay, kita ada sebab kita ada 4 perkara ni, saya listkan, saya senaraikan, kita panggil keyword dalam bab 8 ni. Okay, kalau alloy, kalau tengok kata campuran logam, kita cerita pasal alloy lah tu. Okay, kalau awak tengok silika, tu pasal kaca. Tetapi kalau dia kata bukan logam atau campuran bukan logam atau sebatian bukan organik, itu kita bercakap tentang seramik. Dan sekiranya soalan, awak tengok soalan lah, dia kata gabungan bahan bukan homogen, kita tahu itu adalah bahan komposit. Tetapi kita pergi sekali lalu gini dulu deh, kita tak pergi fokus secara mendalam sebab kita hanya akan fokus kepada alloy, iaitu kita bercakap tentang campuran logam. Kalau itu kita ada buat kelahar, kita bercakap tentang ikatan-ikatan. Tiba-tiba ada satu ikatan logam. Saya kata
Hari tu saya kata ikatan logam ni awak akan tengok balik dalam alloy. Jadi sebenarnya alloy-alloy ni adalah aplikasi kepada ikatan logam. Tetapi tidak semua alloy diperbuat daripada logam dengan logam. Ada juga alloy yang logam campur bukan logam. Tapi kita pergi lepas ni, detail lepas ni. Okey, cuma alloy ni adalah campuran logam. Okey, maksud alloy. Okay. Campuran dua unsur atau lebih. Di mana logam adalah unsur utama. Okey, dua unsur atau lebih, boleh jadi 3 jenis atom dicampurkan. Tetapi logam mesti unsur utama. Contohnya saya kata A tambah B tambah C. Okey, katakanlah A adalah aluminium. Okey, A adalah aluminium. Lepas tu B adalah cuprum. C adalah magnesium. Tetapi kita dapat lihat ketiga-tiga itu adalah logam. Jadi logam adalah unsur utama. Contohnya sinilah jenis alloy, kita ada duralumin, kita ada gangsa. Okey, kita guna buat pingat gangsa. Lepas tu kita ada duralumin. Duralumin ni contoh dia badan kapal terbang. Kita buat kapal terbang tu kita tak guna logam biasa, kita gunakan duralumin. Ada campuran dia. Okey, kita guna juga loyang. Loyang ni buat kunci ataupun bekah buat kuih cara. Kalau biasa jumpa bekah buat kuih cara tu pun diperbuat daripada loyang, ditebal gitu, besi tebal berat gitu. Lepas tu keluli, kita buat badan kereta. Okey, kelulinya karat ataupun stainless steel. Kita buat sudu dengan garfu. Dan kita ada pewter. Kita buat cenderamata lah, plak kalau ada nazir mari sekolah. Pengetua bui plak tu, cenderamata macam besi tu. Tu adalah pewter. Kita gunakan dia untuk buat cenderamata. Okey, ni adalah contoh-contoh dia lah, contoh alloy yang disebut. Okey. Sekarang kita beralih kepada perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Okey, apa kelebihan alloy ni berbanding logam tulen? Alloy ni dia berkilat. Sebab tu kita boleh buat cenderamata saat ni. Okey, dia tahan kakisan. Sebab tu kita boleh buat sudu garfu. Kita boleh buat badan kereta. Kita boleh buat badan kapal terbang. Dan alloy ni dia keras. Okey, berbanding logam tulen. Logam tulen ni dia mudah kakis. Dia senar inilah kalau berlaku pengaratan dia senar macam terhakis gitu. Terkakis. Okey, mudah karat. Itulah. Dan proses pengalloyan daripada logam tulen, lepas tu awak buat proses pengalloyan. Okey, ia akan membantu mencegah kakisan logam dan menambahkan kekerasan dan mengukuhkan logam tulen. Dia menambahkan kekerasan dan mengukuhkan logam tulen. Kenapa? Sebab kekuatan dan kekerasan alloy ni adalah berdasarkan susunan zarah. Kita nak compare logam tulen dengan alloy ni, kita akan kena tengok susunan zarah. Kenapa dia berbeza? Yang pertama, okey, alloy ni kita kata dia keras, kita kata dia tahan kakisan. Kenapa? Sebab alloy ni, sekarang kita tengok dulu gambar ni. Ini adalah susunan atom bagi logam tulen. Nampak tak? Semua sama seperti layar ni. Semua sama. Semua sama saiz, sama warna, semua samalah. Sebab dia adalah satu jenis atom sahaja. Satu jenis atom yang sama saiz dan dia disusun secara teratur. Teratur kan ni? Ni. Teraturlah, tidak bolong gitu. Okey. Dan kemudian apabila daya dikenakan, lapisan atom ni dia akan menggelongsok. Dan hasilnya logam tulen bersifat mulur. Maksudnya dia bila kita tolak, dia mudah ditarik menjadi dawai halus. Kalau perhatikan gambar bawah ni, perhatikan.
Ni daya dikenakan ni, daya tolak. Daya dikenakan di sini dan dikenakan di sini. Lapisan zarah logam tulen menggelongsor. Jadi macam jatuh lagu tu dan membentuk satu lapisan zarah yang panjang. Sebab tu kita boleh buat, logam tulen boleh dijadikan dawa yang panjang. Kalau kita tengok video ni. Okay. Saya cuba play. Perhatikan ya. Daya dikenakan, nampak tak? Dia bergerak. Sekali lagi. Lapisan atom menggelongsor antara satu sama lain. Jadi dia bersifat mulur, mudah ditarik menjadi dawai halus. Jadi kalau bayangkan sini tolak, sini tolak, sini tolak, lama-lama dia jadilah panjang lagu ni. Satu lapisan zarah yang panjang. Ni adalah logam tulen. Kenapa logam tulen ni tak kerah sepoh alloy? Sebab ni lah. Yang kedua, okey. Logam tulen ni juga bersifat boleh ditempa. Dia tak kerah tak, jadi dia boleh ditempa atau mudah dibentuk. Boleh ditempa atau mudah dibentuk. Kenapa dia boleh ditempa? Kenapa dia mudah dibentuk? Sebab, ni perhatikan gambar ni. Okey. Ni adalah satu jenis zarah lah. Satu jenis atom. Atom-atom sama jenis tak? Sama. Ada ruang kosong antara atom. Okey. Apabila ada ruang kosong dalam atom, okey, apabila kita kenakan daya, contohnya awak tolak sini, awak tolak, atom-atom menggelongsor mengisi ruang kosong. Awak tolak sini kau, ingat dia gerak. Ni pun gerak. Jadi dia akan membentuk satu struktur yang baru. Contohnya kalau awak tengok awak pedai gitu. Awak pedai. Dia ketuk dengan tukur dia tu. Supaya daripada lagu ni dia menjadi tirus. Jadi tajam tepi tu. Ni logam lah. Ni dia gini tak. Dia gini. Dia ketuk keng, jadilah gitu. Jadi tajam lah pedai awak. Sebab tu logam tulen ni dia kurang keras berbanding alloy. Okey. Dan apabila proses pengaloyan dilakukan, maksudnya daripada logam tulen, kita mula campur dia dengan unsur lain. Okey, atom-atom asing dicampurkan bersama atom logam tulen. Kalau perhatikan gambar di sini, ini adalah asal lah ni. Ni katakanlah atom A. Atom A saat ni. Daripada logam tulen, kita pun bubuh atom B. Kita mula melakukan proses pengaloyan. Kita campur A tambah B. Okey, campuran menyebabkan struktur alloy menjadi kukuh dan keras. Sebab apa? Sebab atom asing adalah berlainan saiz berbanding atom logam tulen. Okey, dia sudah pun berbeza saiz ni. Kalau biru ni kecil sikit daripada hijau. Dan apabila kita campur logam asing atom asing saat ni, susunan atom tulen terganggu. Dia tidak mudah menggelongsor sepohon ni dah. Sebab sudah ada yang lain. Jadi lapisan atom dalam alloy sukar menggelongsor menyebabkan alloy ni lebih kukuh dan keras berbanding logam tulen. Kita perhatikan video. Ingat walaupun daya dikenakan, okay, tidak ada efek, tidak ada kesan yang begitu besar. Sebab ada atom asing saat ni yang menyebabkan susunan atom-atom tu terganggu, jadi dia sukar menggelongsor. Senang sahaja cipta alloy ni. Okey, contoh kegunaan alloy. Ni dalam buku teks muka surat 259. Okey, 259 contoh kegunaan alloy lah. Kereta api maglev. Apa itu maglev? Maglev adalah magnetic. Leaf adalah levitation. Levitation ni maksud dia terapung. Jadi
Okey, kereta api maglev ni dia menggunakan superkonduktor. Superkonduktor ni ke apa? Superkonduktor ni adalah apabila sesuatu tu rintangan elektrik dia rendah atau kosong, okey, pada suhu yang rendah. Jadi apabila rintangan elektrik dia kosong, dia dapat mengalirkan arus yang lebih tinggi tanpa ada sebarang rintangan. Okay, ingat kita belajar V equals to IR tau. Jadi apabila R rendah, V akan tinggi. Bila R rendah, V akan tinggi. Resistance I. Bukan V ya, I. Okay, bila R rendah, I akan tinggi. Jadi superkonduktor ni dia dapat mengalirkan arus yang tinggi pada rintangan yang rendah. Sebab itu dia adalah satu superkonduktor. Okey, dan apa kelebihan kereta api maglev ni? Dia lebih laju berbanding kereta api konvensional. Konvensional lagu mana? Super kereta api kita lah, kereta yang berhad tu. Dia ada tayar dan dia duduk jalan atas radio tu. Yang tu sedikit slow. Okey, kenapa dia lebih laju berbanding kereta api konvensional? Okay, tengok dulu, tengok sini. Okey, kalau perhatikan di sini, ni nampak warna merah ni, warna biru ni adalah magnet. Okey, magnet ni diperbuat daripada alloy. Magnet ni apabila dia on litar dia ni, okey, kereta api ni dia levitate, dia terapung. Dia ada jarak antara kereta api, kalau ni badan kereta api, okey, ni badan kereta api, ni ray dia ada jarak sini. Dia levitate. Dan macam mana kereta api ni bergerak ke depan? Dia bergerak ke depan. Okay, saya lukis sini. Ni ray dia lah, ni ray dia. Ni badan kereta api. Tepi ni dia ada magnet yang berselang-seli. Okay, sini north, sini south, north, south. Gitu. Sini pun sama. Okay, sini pun samalah. Sini kita buat north, south juga lah. Okay, katakanlah gini tak. Dekat badan kereta api ni, dia ada juga magnet. Jadi bila dia gerok, katakanlah nincah sama dengan oning tak, dia akan tolak. Tetapi bila mari sini, bila oning dengan oning dia tertarik. Jadi dia duduk tarik. Jadi kereta api ni boleh pergi dengan lebih laju. Jadi alloy dibuat, magnet tu dibuat daripada alloy. Magnet ni lah. Ni contoh aplikasi kita menggunakan alloy ni saat ni. Okey. Afdalia okey. Fizli? Okey. Aina. Okey. Hanan, hari ni cakap boleh lagi suara Hanan ini. Alright. Okey. Kita ada Hanan, kita ada Afikah, Nurin Afikah. Nurin Afikah, okey. Alright. Kalau ada soalan, tanya sahaja. Okey. Jadi itulah alloy. Alloy ni seronok sebenarnya. Okay, kalau awak tahu alloy, kita tahulah kenapa sudu garfu kita tu payah nak karat. Semua tu sebab kita guna alloy lah, kita tak guna besi betul. Sebab apa kita walaupun besi ni berat, tapi kenapa kapal terbang tu boleh terbang? Dia adalah ciri-ciri dia tu. Okey, kalau tengok buku teks muka surat 258, jadual 8.3, komposisi sifat dan kegunaan alloy. Macam saya cerita itulah. Okey, untuk yang ini saya tak saya pergi dengan lebih detail sebab saya serahkan kepada awak semua. Alright. Okey, so kita alur-alurkan. Okey, pada hari ini kita ada lecturer daripada IPG, Dr. Syukri bin Ismail. Selamat datang, Doktor. Okey. Jadi kita sambung balik kelas kita lah. Okey, jadi contohnya kenapa saya kata alloy ni seronok? Sebab alloy ni kita banyak guna dalam kelas. Dalam kelas pula tu. Dalam kehidupan kita. Kita guna sudu garfu, kita ada kapal terbang, kita ada cenderamata, pewter tu tak. Cuba bayangkan kalau guna besi betul, awak bagi hadiah kat orang, tiba-tiba lepas tahun 2 tahun, hadiah tukar tak?
Jadi kuranglah nilai sentimental value dia tu. Jadi sebab itu kita menggunakan alloy untuk buat cenderamata supaya walaupun 10 tahun katakanlah saya bagi hadiah kepada Afdalia, lepas 20 tahun Afdalia boleh lagi cerita ke anak cucu. Ni dulu cikgu saya bagi ni. Sebab apa? Sebab alloy ni tahan kakisan. Dia lebih kukuh, dia lebih keras berbanding logam tulen. Okey, seterusnya kita beralih kepada buku modul A plus SPM muka surat 158. Okey. Di mana soalannya adalah dia kata rujuk pernyataan di bawah dan rancang satu eksperimen untuk membuktikannya. Okey, dia kata alloy ni lebih keras daripada logam tulen. Ni saya sok jumpa dalam soalan saya pelajar dululah, saya sok jumpa dalam PSO dalam buku-buku soalan. Okey, dia suruh kita buat rancang satu eksperimen untuk membuktikannya. Okey, buku modul A plus SPM muka surat 158 dan awak boleh rujuk buku teks muka surat 256. Okey, kita nak mengkaji sifat kekerasan alloy. Okey. Jadi dia kata kita refer balik pada, kita rujuk balik statement, alloy lebih keras daripada logam tulen. Lebih keras daripada logam tulen. Okey, jadi macam mana kita nak buat benda ni? Pertama sekali kita tengok dalam buku teks muka surat 256, tengok rajah 8.3. Okey, ada satu susunan radas. Okey, kita ada kaki litot. Okey, saya lukis. Okey, kita ada kaki litot. Buat dulu kaki litot. Okey, kaki litot lah ni. Okey, lepas tu dekat kaki litot kita ada dua batu besi dia tu. Okey, yang pertama untuk gantung pemberat. Okey, untuk gantung pemberat, so kita ada pemberat di sini. Ada pemberat lah, ni tali lah ni. Okey, kita ada pemberat 1 kilogram. Pemberat 1 kilogram. Lepas tu pada besi yang kedua ni kita ada pembaris. Sebab apa? Sebab kita nak ukur lekuk tu nanti. Kita ada pembaris. Pembaris ni mesti sampai bawah lah dah. Jangan tergantung pula sebab kita nak ukur ketinggian tu nanti. Dan kenapa kena sampai bawah ni? Supaya pembaris tu tegak. Tidaklah eyok. Jadi kita nak ambil baca buat apa pembaris ni eyok. Jadi kena make sure dia tegak molek. Bawah dia ni betul-betul jumpa kaki litot ni. Ni pembaris. Dan sekarang bawah ni kita ada blok gangsa. Kita ada blok gangsa. Mungkin ni samalah dah sebenarnya ni. Ayok sikit saya nukil. Lepas tu atasnya ada bola keluli dan kita tape dia. Kenapa kita tape? Supaya bola ni tak jatuh, bola ni tak gerak. Okey, ni pita selofan. Okey, ni bola keluli. Dan ini adalah blok gangsa. Awak kena biasakanlah bila menukis susunan radas, kena buat nama, label, kena labelkan sebab nanti pemeriksa tengok, ni gapah. Jadi biasakan. Tanda dah belakang, kaki litot, ni pembaris. Tanda sahaja. Nanti pemeriksa tengok, bagus tu dia ni, semua dia tanda. Okey. Dan sekarang dalam buku modul ni dia suruh awak tulis prosedur. Tetapi sebelum kita buat prosedur, okey, Afdalia. Afdalia. Okey, berdasarkan eksperimen ni, awak rasa-rasalah. Okey, apakah hipotesis yang boleh dibuat? Apa
apa yang kita nak bandingkan. Berdasarkan buku teks muka surat data 256. Hello, Assalamualaikum. Ni kalau ikut buku teks lah. Okey, blok gangsa ni kita akan gunakan 2 blok. Satu gangsa, lagi satu kuprum. Maksudnya kalau kita buat eksperimen, okey, kita akan jatuhkan pemberat ni ke atas bola keluli ni. Dan lepas tu dekat bola keluli ni saya lukis di sini. Okey, gambar rajah dia. Ni sebelum kejadian, lepas kejadian dia akan ada lekuk. Akan ada lekuk. 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 Okey. Jadi Afdalia berdasarkan buku teks muka surat 256, apakah hipotesis yang awak rasa untuk eksperimen ni? Afdalia, okey tak? Okey. Ada siapa-siapa nak try? Tak apa. Salah pun tak apa. Kita berbincang. Perbincangan kan hari ni kan? Apa ramalan awak? Contohnya gangsa dengan blok kuprum. Mana lekuk lebih besar bila dia jatuh atas blok ni? Fizzling, boleh cuba fizzling. Fizzling ada fizzling. Saya tak tahu fizzling ada sini. Fizzling. Fizzling boleh cuba buat hipotesis. Fizzling ke, Aina ke, Hanan pun boleh. Afikah boleh. Fizzling boleh fizzling. Hanan boleh Hanan. Tak apalah, saya bagilah hipotesis ni. Jadi hipotesis ni kita pernyataan kata alloy lebih keras daripada logam tulen. Sini awak perhatikan gangsa dengan blok kuprum. Hanan. Hello Hanan. Okey, antara gangsa dengan kuprum mana satu alloy? Okey, gangsa alloy betul? Dan kuprum adalah logam tulen, betul? Okey, jadi hipotesis kita adalah kalau awak tengok dalam buku teks ni dia kata kita nak tengok saiz diameter lekuk. Okey, jadi hipotesis kita adalah gangsa alloy lebih keras daripada logam tulen. Jadi gangsa akan menghasilkan saiz diameter lekuk yang lebih besar berbanding kuprum. Boleh? Boleh ke semua? Alright. Okey. Jadi boleh ubah dia adalah kita tahulah jenis blok
pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dimanipulasi. Okey, apa yang berbeza dalam eksperimen ni adalah blok lah, jenis blok. Kita guna gangsa dengan kuprum. Jadi dimanipulasi adalah jenis blok. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas adalah apa dia kita ukur. Apa yang diukur daripada eksperimen. Jadi apa yang kita ukur adalah saiz diameter lekuk. Jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah saiz diameter lekuk. Dalam cm lah kita guna pembaris. Maksudnya kalau sini baca S sini atau baca S sini. Lepas tu nanti tolaklah dengan nilai sini. Kalau sini 10, sini 8, maksudnya saiz diameter adalah 2 cm. Itulah, senang saja eksperimen ni. Okey, dan pemboleh ubah yang dimalarkan, kita malarkan. Apa yang kita, setiap kali kita ulang step, apa yang kita kekalkan? Pertama, pemberat ni. Pemberat kena sama supaya tak bolehlah gangsa guna sekilo, kuprum guna 0.5 kilo. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena gunakan pemboleh ubah yang sama. Kita kena gunakan pemberat yang sama. Jadi pemboleh ubah dimalarkan. Paling senang ni lah. Okey. Jisim pemberat. Kalau eksperimen gangsa guna sekilo, kuprum pun kita kena guna sekilo. Gitulah. Jadi dalam buku modul A+ SPM ni dia suruh buat prosedur. Okey, pertama sekali apa yang kita kena buat adalah kita kena lekatkan sebiji bola keluli pada permukaan bongkah gangsa menggunakan pita selofan. Letak ni dulu, set up ni dulu, langkah pertama. Langkah yang kedua, kita gantung pemberat sekilo ni. Okey, dan langkah ketiga, kita jatuhkan. Okey, prosedur pertama. Okey, lekatkan bola pada blok. Okey, prosedur kedua, kita gantung pemberat ni kat ni. Gantung pemberat. Okey, prosedur ketiga, okey, kita jatuhkan pemberat ke atas bola keluli. Jatuhkan pemberat. Okey, langkah yang keempat, kita ukur diameter lekuk. Ni. Kita jatuh bola tadi, ni, jadi ada lekuk. Kita pun ukurlah saiz ni menggunakan pembaris kat kita, letak tepi dia tu. Yang keempat, kita ukur diameter lekuk. Dan yang kelima, kita ulangi langkah 1 hingga 4 menggunakan, kita ulangi langkah 1 hingga 4 sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab kita nak cari purata. Biasa dalam eksperimen, kalau kimia memang kita biasa ulang. Untuk katakanlah awak buat sekali 10 cm. Kali kedua tiba-tiba 1 cm. Tak logik ni. Buat lagi sekali. Okey, 8 cm. Maksudnya ada tu mana-mana tu. Tapi kita akan ambil purata. Gitu je. Dan langkah yang terakhir adalah kita ulangi langkah 1 hingga 5 saat ni, tetapi kita ganti blok gangsa dengan blok kuprum. Itu sahaja. 6 langkah sahaja. Senang maths ni. Senang ni. Sangat-sangat senang. Awak lepas pemberat, ukur saiz diameter lekuk. Lepas tu buat 3 kali. Awak tukar blok gangsa tu kepada blok kuprum, buat pula 3 kali. Siap eksperimen awak. Settle. Okey. Jadi siap 6 prosedur dalam buku teks 158. Okey. Memandangkan hari ni awak ada exam, kita akan cuba habiskan kelas awak. Okey. Selesai 25, insyaAllah boleh habis lah. Okey. Dan tenang, soalan. Ada 3 soalan. Saya panggil boleh untuk jawab soalan ni. Senang saja ni soalan ni. Bolehkah semua? Hello, boleh ke?
Okey. Soalan pertama saya nak bagi ke Aina. Aina, okey, soalan pertama Aina. Soalan kedua, alloy Y digunakan membuat badan kapal terbang. Apakah nama bagi alloy Y? Nama dia gapo dan apakah komponen utama? Jadi, soalan ni saya nak bagi ke Hanan. Terus. Hanan jawab dah ni. Saya nak bagi ke Nurin Afikah. Okey, soalan satu, Aina. Soalan dua, Nurin Afikah. Soalan ketiga, saya nak bagi ke Izlin lah. Boleh ke? Soalan satu, Aina. Okey. Aina, soalan yang kedua, Nurin Afikah. Soalan ketiga, Fizlin. Okey. Aina. Okey. Rajah di bawah menunjukkan susunan atom dalam alloy X. Ni susunan dia lah ni. Okey. Alloy X ada cuprum dengan zinc. Okey. Apakah alloy X? Alloy gapo hok ada cuprum dengan zinc? Aina? Tak jelas Aina. Duralumin. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 258. Dia ada cuprum dan dia ada zinc sekali. Betul loyang. Duralumin tadi dia ada aluminium. Tak apa. Biasalah kita sedang belajar kan. Nanti mesti awak ingat. Kalau cuprum dengan zinc loyang. Taktik dah. Okey, duralumin ni dia ada aluminium, dia ada cuprum, dia ada magnesium dengan dia ada mangan. Tetapi ni dia kata ada cuprum dengan ada zinc. Cuprum dengan zinc adalah loyang. Di mana dia ada 70% cuprum dengan zinc 30%. Ni ya, kalau soalan example lagu ni dia akan bagi 4 jawapan, pilih satu. Tengoklah apa dia bagi. Kalau katakanlah dia bagi ada mangan ke, tengoklah pula. Mangannya ada dalam apa? Mangan ada dalam duralumin. Jadi betul. Jadi soalan satu ni, apakah alloy X adalah loyang? Di mana loyang adalah campuran antara cuprum dengan zinc. Okey. Terima kasih Aina. Soalan kedua, Nurin Afikah. Alloy Y digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Apakah nama bagi alloy Y dan komponen utama? Apa dia hok dalam susunan atom tu? Apa dia hok paling banyak dalam alloy Y tu? Okey, Nurin Afikah. Assalamualaikum Nurin. Afikah. Afikah ada ke? Okey, tak apa. Kita KIV dulu. Kita ke soalan ketiga. Okey, Fizlin. Fizlin ada? Okey. Bagaimanakah susunan atom di dalam alloy besi mempengaruhi sifat kekerasan alloy? Bagaimana? Okey, bagaimana? Betul, tapi kenapa? Okey. Satu lagi. Ada dua perkataan yang saya cari. Kalau kita tambah susunan atom, kalau kita tambah atom asing, apa jadi pada susunan atom? Dia tak teratur tak? Jadi bila dia tidak teratur,
Senang ke tak dia menggelongsor? Betul. Jadi apabila kita tambah kita tambah uh, unsur lain, ini alloy besi ni, okey. Bila kita tambah atom asing, okey, katakanlah A tambah B macam saya kata tadi, okey, A tambah B, ni. Okey, apabila A tambah B, ada atom asing tu berlainan saiz berbanding atom logam tulen dan menyebabkan susunan atom tulen terganggu. Bila dia terganggu, lapisan atom dalam alloy sukar menggelongsor. Okey, terima kasih Fizlin. Kita berbalik kepada soalan kedua. Afikah ada ke? Afisah Afikah. Tak apalah, saya panggil Afdalia untuk cuba jawab. Okey, Afdalia, apakah alloy Y? Correct. Betul. Apakah komponen utama bagi duralumin? Betul. Hebat-hebat. Seronoknya saya mengajar gini. Jadi betul. Terima kasih Afdalia. Okey, alloy Y ni kita buat badan kapal terbang, kita gunakan duralumin. Okey. Kenapa kita guna duralumin? Sebab dia inilah dalam konteks dia kata lebih kuat daripada aluminium tulen. Walaupun komponen utama dia aluminium, tapi dia ada campuran kupra, magnesium dengan mangan, menyebabkan dia lebih kuat daripada aluminium tulen dan dia berketumpatan rendah. Kenapa kita nak ketumpatan dia rendah? Supaya bila dia terbang, dia boleh lawan. Dia adalah ni apungan-apungan semua ni menyebabkan kapal terbang boleh terbang dan dia tidak berkarat. Jadi kalau katakanlah Mas katakanlah company Mas beli tahun ni, 10 tahun lagi pun masih boleh digunakan. Jadi kita gunakan duralumin. Okay, so awak boleh esok, untuk kelas esok saya nak, untuk kelas esok kita akan bincangkan soalan 1 hingga 4. Muka surat 156 dan 157 buku modul A+ SPM. Esok kita akan bincangkan, jadi awak bolehlah buat dulu. Soalan 1 bukan maksud alloy, soalan 2 nyatakan 3 tujuan pengaloyan, soalan ketiga isi jadual, dan soalan keempat lukis susunan atom dan terangkan pernyataan berikut. Esok insyaAllah kita bincangkan. Jadi untuk kelas hari ini saya rasa setakat ni dulu. Kalau tak ada sebarang masalah, sebarang masalah macam biasalah awak boleh contact saya dalam WhatsApp. Dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak malu nak PM saya pun boleh, tak ada masalah. Dan kelas hari ini saya rekod dan saya akan upload di YouTube supaya boleh rujuklah lepas-lepas ni dan bagi rujukan orang yang tak ada dalam kelas Google Meet kita. Saya tamatkan dulu rakaman.